Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama-sama pada tengah hari ini dan satu majlis yang begitu istimewa, begitu bermakna kerana ia menggambarkan bahawa kita memberi peluang yang begitu luas dan besar untuk keterlibatan peniaga-peniaga kecil kita sekarang ini di dalam satu platform, satu wadah yang lebih mampan, yang lebih sustainable. Kalau kita lihat selalunya peniaga-peniaga kecil kalau satu ketika dulu memikirkan buat jadi penjaja. Tapi kita kali ini kita membuka ruang yang begitu luas untuk keterlibatan peniaga-peniaga mikro kita dalam platform yang kita wujudkan, yang wujud disebabkan oleh teknologi yang berkembang semasa ini. Jadi kerjasama, kolaborasi di antara Yayasan Wilayah Persekutuan sekali dengan TikTok Shop ini adalah satu usaha yang kolaborasi yang begitu baik, dan saya rasa dan saya kira adalah menjadi satu kemestian bahawa kolaborasi macam gini perlu dilanjutkan oleh badan-badan atau pihak-pihak yang lain juga. Jadi peluang yang terbuka begitu luas untuk penjaja atau peniaga-peniaga mikro kita ini, kita perlu dedahkan ini. Jadi ini peluang yang 30 orang yang telah dipilih dikenal pasti dan telah dipilih untuk terlibat dalam program ini. Kita harapkan 60 hari program itu dan seterusnya akan dibimbing oleh TikTok Shop untuk memastikan bahawa apa yang dipelajari itu dapat dilaksanakan, dapat dihayati, dan insya-Allah akan mengeluarkan mereka daripada kepompong B40 itu kepada satu tahap kemerdekaan dari segi ekonomi, bukan saja untuk diri mereka tetapi untuk keluarga dan negara kita, insya-Allah. Yayasan Wilayah Persekutuan ini adalah yayasan yang dipengusikan sekarang ni oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, yang satu ketika itu adalah memikul tanggungjawab sebagai Menteri Wilayah Persekutuan. Jadi Yayasan Wilayah Persekutuan ini mempunyai beberapa bidang khusus yang kita terlibat. Satu daripadanya adalah untuk peniaga-peniaga kecil ini, untuk kita kembang dan kita bangunkan. Dan masa yang sama juga kita juga terlibat dalam pendidikan. Kita melibatkan dari segi pelajar-pelajar sekolah di peringkat menengah dan peringkat rendah untuk membolehkan mereka meneruskan pembelajaran mereka dalam satu suasana baik-baik dan sebagainya. Itu sebabnya kita buat program Back to School yang kita teruskan tanpa henti, dan tahun depan juga kita akan insya-Allah teruskan program-program Back to School. Selain daripada itu juga program-program untuk pembangunan usahawan itu memang kita teruskan. Itu menjadi satu daripada aktiviti utama kita lah di Yayasan Wilayah. Sebagai ahli parlimen, khususnya Wangsa Maju sebagai satu kawasan di dalam wilayah persekutuan menjadi satu cabaran yang besar bagi diri saya. Wangsa Maju adalah satu kawasan parlimen di Wangsa Maju yang mempunyai kepadatan penduduk yang paling tinggi di Malaysia. Setiap kilometer persegi itu mempunyai 13,224 penduduk. Jadi dengan kepadatan yang tinggi itu sudah pastinya datang bersama-samanya dengan berbagai-bagai cabaran. Satu daripada cabaran adalah untuk memastikan bahawa atau mengurangkan, bukan menghilangkan setakat ini, mengurangkan beban gaya masa hidup mereka di dalam kawasan Parlimen Wangsa Maju. Itu sebabnya program-program macam gini kita akan lanjutkan lagi, khususnya di Wangsa Maju, untuk kena pasti mereka yang bersedia. Dia kita tidak boleh ambil kena pasti sesiapa saja, tetapi kita kena pasti yang mereka bersedia, yang ada minat dan ada kemahuan. Kita tidak boleh letakkan seseorang itu untuk dalam program ini kalau dia tidak ada minat. Jadi kita kena pasti mereka yang berkenaan, yang bersesuaian dengan program-program yang kita atur. Jadi di Wangsa Maju program macam ini kita teruskan juga, tapi dalam masa yang sama juga kita juga sedang melihat program keusahawanan yang konvensional juga. Yang ini kita membuka ruang untuk terlibat dalam program-program latihan perniagaan, program perniagaan yang konvensional, seperti contohnya lah jual keropok lekor yang berjenama, dan itu sebelum mereka berniaga tu kita memastikan bahawa mereka melalui program persediaan itu, latihan itu sendiri. Kerana kita tidak boleh andaikan sesiapa saja yang nak berniaga dia terus jadi boleh berniaga. Kita nak pastikan bahawa apabila mereka berniaga, mereka telah disediakan dengan segala keperluan yang ada dari segi minda, dari segi
kemahiran tu, dari segi minat dan sebagainya. Jadi itu membolehkan apa-apa program yang kita lakukan atau kita jalankan di kawasan-kawasan parlimen ini dengan penduduk dewasa maju ini, supaya apa yang kita jalankan tu adalah program-program yang mampan, yang sustainable. Ya, kita tidak boleh buat program yang once off, touch and go. Kita buat satu program besar-besar, masuk social media, masuk berita, tetapi program itu tak sustainable. Kita tidak mahu. Itu sebabnya apa-apa program yang kita buat, kita insya-Allah cuba usahakan untuk memastikan bahawa program itu membawa kesan yang berterusan daripada kesan yang jangka masa pendek saja, ya. Saya program yang kesinambungan yang berterusan. Ya, betul. Jadi maknanya contoh dia, kita telah berkolaborasi dengan sistem ataupun training provider yang buat latihan untuk berniaga. Dia persediaan tu, konten dia, kandungannya adalah persediaan mental sekali, ya, persediaan itu. Dan kita juga lepas latihan itu kita akan buat rating. Lepas rating itu kita akan membekalkan mereka peralatan untuk mereka berniaga. Dan apabila mereka berniaga, kita tak lepaskan gitu, kita akan follow through. Jadi itu rasa saya akan insya-Allah dapat membolehkan. Dan masa yang sama juga sudah pastinya kita kena bekerjasama dengan Dewan Bandaraya juga, supaya kalau mereka menjaja pun, mereka menjaja secara halal. Ya, secara halal. Maknanya mereka dapat menjaja dengan teratur, dengan meletakkan kepentingan dari segi aspek kesihatan dan sebagainya. Jadi itu adalah penumpuan yang kita buat sekarang ni lah, ya. Jadi telah sampai satu masa juga untuk kita tinggalkan legasi-legasi yang dulu. Apabila kita kata bahawa okey, kita nak kasihkan lesen untuk peniaga, kita lepaskan begitu saja, mereka dapat lesen, mereka berniaga ikut suka hati, masa itu telah berlalu. Sekarang ni kalau kita nak menggalakkan mereka berniaga secara teratur, terlatih, minat, dan insya-Allah kita harapkan lebih daya maju dan lebih sustainable lah, lebih mampan, ya. Itu sebabnya hari ini pun kalau kita lihat ni TikTok Shop ni, kita harapkan apa yang saya suka ni, yang TikTok Shop ni, dia kendalikan program 60 hari tu, dia tak berhenti di situ. Dia akan terus membimbing mereka dalam program ini untuk memastikan bahawa perniagaan mereka itu berlanjutan. Jadi itu saya rasa satu pendekatan yang insya-Allah kita cuba luaskan dalam bidang-bidang yang lain.